So how are you today? So meet me again in this channel. So I'm Alexis Wanisa. Saya nak buat satu menu yang di request oleh seseorang yang meminta saya untuk menyediakan resepi ni. Maklumlah kalau kita duduk dekat kawasan pesisir pantai yang dekat dengan pantai, so terlampau banyak hasil-hasil daripada hasil-hasil laut yang kita akan perolehi. Jadi menu ni memang begitu sinonim, yang begitu popular bagi masyarakat-masyarakat di persekitaran pantai, iaitu kita nak buat keropok leko. Ada orang panggil dia keropok batang sebab bentuk dia panjang macam batang. Bukan lucah. Saya nak buat keropok batang tu ataupun keropok leko. But this one is my version Portu Jawa. Sebab saya suka keropok batang dengan warna dia yang putih. Maklumlah kita kan Portu Jawa. Buat keropok batang yang putih-putih, rasanya penuh dengan ikan saja, kurang tepung, rangup dan sedap, kenyal-kenyal. Samping itu juga, video ni saya tunjukkan bagaimana kita menyiapkan sos keropok leko kita sendiri. So, tanpa membuang masa, daripada Johor kita ke Tanah Jawa, terus terbang ke Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka dipaparkan hanya di channel Portu Jawa. So, let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient today. Bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Carel bonito fish ataupun ikan tenggiri papan yang kecil. This one is 1.5 kilo 1,5 kilo saya gunakan ikan ni ikan tenggiri papan yang kecil ni. Okey. Ini daging dia lemak dan sedap so sesuai untuk kita buat menu kita pada hari ini. As you know, today we want to make a keropok leko my version Portu Jawa, or in English they call fish lekor snack. My version Portu Jawa. Show you how to make it, okay? Asingkan isi dengan tulang dia. We taking one pieces like this. Dan kita turunkan ke bawah. Now we cut from this bag. Yang kita ambil isi dia. We taking the meat of this fish, okay? Okay, look at this. This one is a meat of ikan tenggiri kita, isi ikan tenggiri kita. Ikan tenggiri ni dia tak banyak tulang jadi senang kita nak buat dia punya fillet dia. Sebab kita menggunakan lesung batu, we using for our mortar stone, jadi kita kena buangkan kulit yang luar ni supaya kalau kita tumbuk dia akan lumat Yang kulit ni kita buangkan, okay? Do it all. And then kita simpankan dia, okay? Okay, so now is done at this fish. Okay, kita dah asingkan daging dengan tulang dia. This one is our fish meat isi ikan tenggiri kita yang telah kita fillet. It look like dia dapat satu cup macam ni. Yang dia punya tulang ni boleh rebus, boleh buat stok ataupun boleh buat kuah laksa pun boleh juga, okay? Okay, so now let me check the ingredient, bahan-bahan dia. Isi ikan tenggiri around 800 gram dalam 800 gram sebab tadi saya beli 10 lebih, jadi bila di fillet dia akan jadi dalam 800 gram Carel bonito fish fillet, okay? And I'm using this one is a tepung ubi kayu ataupun tapioca starch. This one around 2 cup around 2 cup 2 cawan is all purpose flour. Tepung gandum sedikit lah, around 3 tablespoon ataupun half cup setengah cawan little bit of salt and MSG sedikit, garam dan juga perasa kita perlukan sedikit ais this one is optional, nak letak okey, tak letak pun tak apa. This untuk air batu kita itu saja. So now let we cook, mari kita masak. Also I'm just using this mortar stone. Saya hanya blender, you boleh blend, tapi lagi sedap kalau kita menggunakan lesung batu sebab kalau kita blend tu kadang-kadang lampau halus dan kadang-kadang kurang rasa kurang berasa. This one is a fillet fish ataupun isi ikan, kita masukkan. We add in, kita masukkan sikit-sikit and now we pounding in this mortar stone. Kita tumbukkan halus dia okay. Kena ada kesabaran sikit untuk menumbukkan dia sampai dia lumat, sampai dia halus. Dulu menggunakan lesung batu. This one is a very homemade and very classic dan rasa dia memang dijamin sedap okay, dalam kita menumbuk dia dia akan melekat-lekat dekat kita punya dia macam melekat-lekat dekat kita punya lesung ni. Inilah tujuan kita menggunakan ais kita punya air batu kita. So kita tumbuk supaya dia tidak melekat-lekat dekat kita punya lesung okay.
Okay, so now look at this. Nampak ni dia dah lumat. Dia punya daging dia dah lumat, dah halus macam ni. So it's done. So look at this, nampak dia smooth and halus dan lumat ni baru terasa ikan dia. Dan kita tumbuk yang seterusnya masukkan lagi. And we pounding. So look at this. This one is our meat after we pounding in this mortar stone. Nampak ni, dia kering dia tidak begitu basah Now ready to make our keropok. Okay, so now we given our tapioca starch, tepung ubi kita 2 cup So 1 cup and 2 cup 2 cawan. So we given salt and MSG garam dan juga MSG untuk rasa lagi kick So now we mixing well. Okay, kita adukkan merata kita ulikan dia. Tukar kat bawah lantai supaya tak bergegar dekat atas meja tu bila kita uli. So look at this, nampak ni dia dah sebati. Macam ni, tapi ni masih keras lagi So kita kena renjiskan air sikit-sikit bukannya untuk lembik tau, dia jangan terlampau keras sangat agak-agak Okay, ni kena letak air sikit lagi, renjis dengan air sejuk kita cool water dengan air yang sejuk Okay, nampak ni dia dah agak lembik sikit Okay, so kita akan gulungkan dia ataupun kita akan rollkan dia. It should be like this kita akan buat dia bentuk macam ni around secubit macam ni Okay, dalam secubit macam ni, and then kita rollkan dia. Kita gulungkan dia, kita golek-golekkan dia macam ni and kasih tepung ubi lagi sikit supaya dia tidak melekit dekat tangan jadi satu, kita letak kat tepi. And do it all buat semua sekali So now it's done, it's look like this macam ni keropok lekor kita yang comel-comel. Warna dia putih sebab kita menggunakan isi ikan tenggiri yang putih Like we boiling, kita akan rebuskan dia untuk kita masakkan dia. Okay, so now we boiling this water. Kita masak menggunakan kuali je in our keropok lekor kita masukkan kita rebuskan So look at this. This one is our keropok lekor. Keropok lekor warna dia putih sebab Portu Jawa version punya dia warna putih sebab kita menggunakan ikan tenggiri dia punya daging dia so apabila after it floating selepas dia terapung macam ni, maksudnya dia dah masak. So now let we take it out. Kita boleh angkatkan dia. We take it out, kita angkatkan. Look at this. This one is our keropok lekor kita dengan menggunakan isi ikan tenggiri yang putih melepak-lepak. Ada orang panggil keropok batang. So ni keropok batang I buat hari ni. So let it cool first, biarkan dia sejuk. Kalau you nak makan terus, boleh makan terus. Makan dulu dan kita akan gorengkan dia selepas tu. So now we want to preparing our sauce. Untuk kita buat sos keropok lekor kita. Sebab sosnya saya buatkan sendiri. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. So this one is a dry pepper, red dry pepper. I soak and I clean it. Dibersihkan dan direndam sampai soft and tender, sampai dia lembut. Around 10 pieces or 15 pieces 10 atau 15 terserah kepada cita rasa anda. 1 cup of jaggery powder, sugar, ataupun gula merah 1 cup and this one is the tamarind juice ataupun air asam jawa secukupnya. 2 inci atau 2 inci belacan shrimp paste, bit of cornstarch ataupun tepung jagung around 1 sudu untuk pekatkan sos kita. Itu saja. Now let we cook. Mari kita masakkan dia. So now kita nak blendkan to make a grounded ingredient, bahan-bahan yang hendak kita kisarkan. Just kita blendkan lada kering ni je. Want to cook it our sauce. And we add in 2 cup of plain water. Air biasa kita masukkan dalam 2 cup And we add in our grounded ingredient
pepper paste kita masukkan, lada yang telah kita blend tadi. Mixing well. Okay, let it boil first, biarkan dia mendidih dulu. Yeah, so now is boiling already, dia dah mendidih. Now we add in gula merah kita, jaggery sugar powder kita masukkan. Okay. And this one is the shrimp paste after I given the little bit of water, bagi sikit air, and then kita hancurkan dan we add in. Okay, kita masukkan. Okay, and mixing well, kita adukkan. It boil sampai dia masak, sampai dia agak likat sikit, sampai dia agak memekat sikit. Yeah, so now we add in little bit of salt, sikit garam, and little bit of MSG. Well, kita adukkan merata. Okay, let it boil, biarkan dia mendidih. Okay, kena estimate rasa garam, perasa dan juga gula. Okay, so now bila dah mendidih macam ni, kita masukkan air bancuan tepung jagung, cornstarch. Kita masukkan semua. To make this sauce is quite thick, dia agak mengental sikit. So look at this, nampak ni kita punya sos kita. Dia pekat macam sos lah, sama seperti sos punya kelikatan dia punya pekat dia. So now is done, is a cook and ready to be served. Kita akan hidangkan. Okay, now after it cool, selepas dia sejuk, so sekarang kita boleh gorengkan dia. Okay, we want to fry it. Okay, and this one we cut and divide by 2. Kita potongkan 2 macam tu. Okay, and look at this, so now ready to be fried. Kita akan gorengkan. And we preheat this oil, kita panaskan minyak. Ready to be fried, kita akan gorengkan. So after it look like a golden brown, selepas dia warna keperangan, take it out, kita angkatkan. Okay, so look at this. This one is after we fried keropok leko selepas kita gorengkan dia. So now ready to be served, kita akan hidangkan. Tada, so ini adalah keropok leko kita yang belum digoreng. So dia selepas direbus. Kalau you suka makan version yang direbus pun boleh dimakan dengan version yang direbus. Cara nak makan dia, ambil satu ni, kita celupkan dekat kita punya sambal ni, sambal keropok leko yang saya tunjuk tadi. So look at this, masukkan kat mulut. Wow, so amazing. Okay y'all, tada, so ini dia keropok leko goreng ataupun fish stick cracker. Itu nama dia, keropok leko. So kita ambil satu. Nampak ni, so amazing, sedap kan? Sekarang kita putus, kita tengok. Nampak tu dalam dia. Panas. Dalam dia masak dan sedap, nampak tu. So kita colikkan dengan sambal kita ni. Wow, so amazing. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So me making in this channel. So look at this. This one is our keropok leko ataupun keropok batang kita. Nampak ni yang telah kita goreng. Ini pun dia dah agak sejuk sebab saya nak setting semua. Tapi tak apalah, macam biasa. Biasanya memang dah waktu syuting memang kena makan. Memang makanan itu dia dah agak sejuk sikit. Jadi tanpa kita membuang masa, marilah kita cuba kita rasa kita punya keropok batang kita ni. So kita colikkan dengan sambal sos kita ni. So kita masukkan ke mulut kita. Cuba makan semua. Wah, sedap. Kalau adunan dia tepung yang betul dan juga rasa daripada ikan tu cukup,
memang dia memberikan cita rasa sendiri terhadap kita punya keropok reko kita ni, dan terasa ikan sahaja. Jadi kepada anda semua yang kat rumah, yang bujang-bujang, yang dekat overseas, yang mungkin tak tahu duduk kat overseas, boleh buat sendiri keropok reko ni. Yang paling saya suka ialah sos ni, sos saya buat sendiri dan memang sedap. Saya suka keropok yang macam ni, dia warna putih tapi rasa ikan dia penuh. Dia punya tepung dia yang crispy dan rangup. Ada orang kalau buat keropok reko tu sampai hitam. Bagi saya sebab dia blender dengan kulit-kulit dia sekali, jadi dia menjadikan texture kepada daging tu warna gelap. Tapi kalau kita ambil isi saja, lagipun isi ikan tenggiri ni memang dia warna putih. Jadi kalau dia jadikan keropok kita akan berwarna putih. Okey. Wala-wala kepi enak gustoso. Wala sedap. Dia sedap. Kisah macam tu sekali ya. Cuba jangan tak cuba. Kalau tak cuba kita tak tahu Tapi kebanyakan resepi-resepi yang saya paparkan kepada anda ni merupakan resepi-resepi yang sedap, yang telah ditapis untuk anda cuba di dalam rumah. Okey. Dah menambah-nambah ni. Jadi kalau kita beli sekilo ikan tu dapat banyak puas makan. Dan ikan yang mahal mengikut cita rasa kita sendiri. Okey. Pakai ikan murah pun boleh juga. Tapi ini papan ni dia punya tekstur, dia punya daging dia memang dah sedap So terima kasih kerana menonton. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Islam, untuk anda semua. Bye.